Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Syabri Cik, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan. Tempoh 100 hari bukanlah satu masa yang cukup untuk mengukur kejayaan seseorang sebagai pemimpin dalam sesebuah organisasi. Pun begitu, dalam dunia politik, rakyat mahu melihat pemimpin yang mereka pilih bertindak segera. Pemimpin itu akan dinilai dan diteliti, setiap pergerakan akan menjadi sandaran. Dalam masa yang singkat itu, janji dalam manifesto pilihan raya PRU 13 perlu ditepati dan dilaksanakan. Demikian harapan yang digalas kepada pemimpin yang terpilih, terutama yang bertaraf menteri. Bagi Datuk Seri Ahmad Syabri Cik yang mengetuai Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, beliau boleh diibarat sirih pulang ke gagang. Beliau pernah menerajui kementerian sama yang dahulunya dikenali Kementerian Penerangan dari Mac 2008 hingga April 2009 sebelum dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Sebab itu dalam era baru sekarang ini, apa yang disebutkan transformasi, beberapa perkara yang bersifat ideological, seperti soal kebebasan bersuara, itu adalah merupakan ideologi asas perjuangan, dan bagi saya ini juga seharusnya diambil sebagai ideologi kepada transformasi itu sendiri. Maka dengan sendiri saya katakan bahawa saya committed dengan transformasi dan menganggap melalui kementerian ini proses untuk melaksanakan apa yang disebutkan ideologi yang berasaskan kepada kebebasan bersuara mesti diteruskan di sini. Jika ketegasan dan keterbukaannya sudah dipamerkan semasa mengetuai kementerian tersebut pada ketika itu, ternyata sifat serta sikap itu diteruskan dengan pendekatan yang dilihat sebagai berani dan tepat pada waktunya. Dalam 100 hari menerajui KKMM, Datuk Seri Ahmad Syabri dilihat sentiasa responsif untuk menjawab segala isu yang dibangkitkan rakyat. Beliau yang dianggap pemimpin yang futuristik dan amat meminati dunia IT menekankan penggunaan media sosial. Beliau percaya itu suatu instrumen paling efektif untuk berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Sebagai agensi dalam KKMM, Jabatan Penyiaran Malaysia turut menjadi platform paling berkesan untuk mendekatkan masyarakat dengan wakil rakyat. Bagi Datuk Seri Syabri, media elektronik seperti TV1, TV2 dan TVI perlu menjadi alat membuka minda rakyat untuk menangkis persepsi dan meletakkan perspektif sebenar. Media sosial memang menjadi persaingan kepada kita, kerana kalau kita melihat apa yang terkini, yang itu semuanya ada di media sosial. Sebab itulah mungkin kalau kita melihat kalau kita tidak pergi ke arah sealiran dengan media sosial ini, kita akan menjadi ke belakang. Itu membuktikan bahawa dunia sekarang media perdana harus lari dengan media sosial. Kita tak boleh, kata orang, hidup berasingan. Tindakan Datuk Seri Ahmad Syabri memanjangkan waktu siaran langsung persidangan Dewan Rakyat dari 30 minit kepada 90 minit, membolehkan rakyat menilai wakil rakyat mereka di Parlimen. Malah, siaran itu boleh diikuti secara langsung melalui internet mulai persidangan penggal pertama pada Julai lepas. Tambahan silakan. Pejabat domestik yang dikutip di Semenanjung Malaysia. Kepimpinan ahli Parlimen Kemaman ini yang mengamalkan sifat keterbukaan terus melonjakkan sikapnya ke tahap yang lebih tinggi. Ini dapat dilihat dalam dasar yang meliputi perkembangan teknologi dan kehendak semasa rakyat. Beliau amat responsif dalam memenuhi hasrat rakyat yang mahu perkhidmatan televisyen secara digital berbanding TV satelit. Salah satu daripada apa yang sudah pun dibuat yang perlu kita percepatkan ialah bagaimana untuk mempercepatkan roll out digital
kemudahan di TV kita, digital terrestrial television kita, supaya jumlah channel ataupun jumlah salurannya bukan 1-2 bergantung pada RTM sahaja, tetapi lebih banyak. Kita perlukan walaupun sudah ada news channel, tetapi news channel yang lebih efektif, yang bukan sahaja mengutarakan pendapat tetapi membuat liputan-liputan berkaitan dengan rakyat, more breaking news yang berkaitan dengan soal kepentingan awam dan sebagainya. Janji ditepati dan KKMM sudah melaksanakan secara berperingkat infrastruktur perkhidmatan tersebut. Kemudahan itu dijangka siap pada 2015 untuk kawasan Lembah Kelang, manakala di seluruh negara pada 4 tahun lagi. Di bawah pelan itu, RTM akan mempunyai 7 rangkaian baharu dan berasaskan terestrial, iaitu daratan. Dalam 100 hari, Datuk Seri Syabri dilihat amat tegas dalam pendekatannya untuk menangani kes penyalahgunaan internet di negara ini, terutama penyebaran fitnah dan hasutan di laman sosial. Fitnah yang menjadi mainan media sosial kalau tidak segera dibendung boleh menggugat keharmonian negara dan mencetus polemik dalam masyarakat. Sejurus selepas mengetuai KKMM, Datuk Seri Ahmad Syabri berdepan dengan kebiadapan dan kegairahan pihak yang sengaja mencetus provokasi dengan menyalahgunakan laman sosial. Ini termasuk melibatkan isu-isu sensitif seperti agama. Kita di SKMM bertindak sebagai agensi yang membantu pihak-pihak berkuasa yang lain, seperti polis, SPRM ataupun agensi-agensi yang lain dalam menguatkuasakan undang-undang Malaysia. Katakan sesuatu isu itu melibatkan hal agama. Pihak yang berwajib dan bertanggungjawab seharusnya adalah pihak yang pakar tentang agama. Apa yang berlaku sekarang ialah orang mungkin keliru di antara media atau medium yang digunakan dan apa yang dipanggil isu yang hakiki. Begitu serius dalam pendirian, tangkas dalam tindakan, beliau tidak mengambil masa yang lama untuk mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengambil tindakan tegas kepada penyebar fitnah. Saya rasa Datuk Ahmad Syabri adalah amat sesuai sekali untuk kementerian ini. Beliau seorang yang technically savvy. Saya rasa memang cukup savvy dari segi penggunaan social media beliau dan dari segi pemahaman beliau dalam industri kreatif dan industri multimedia. So saya memang sebagai seorang yang melapor diri pada menteri yang begitu, can be quite a challenge for me also personally. Jika kes penyalahgunaan media sosial berjaya ditangani, Datuk Seri Ahmad Syabri juga tidak terlepas diuji dalam isu pembikinan filem yang mencetuskan provokasi. Isu tayangan filem kontroversi Tanda Putera yang tertangguh sekian lama diluluskan tayangan menjelang Hari Kemerdekaan ke-56. Follow the curfew. Dan saya masih lagi Perdana Menteri. Figure, Ellie. He only has a few days left to live. Stop it, please. Oh my God! Begitu juga tindakan beliau terhadap filem penuh kontroversi The New Village mendapat pujian rakyat dan pengeluar filem tempatan. Beliau berpegang pada prinsip walaupun tidak menolak kreativiti dalam pembikinan filem, namun jika menyentuh sensitiviti dan memberi kesan negatif kepada rakyat, itu tidak boleh dikompromi. Itulah kesudahan kepada filem arahan Ong Kiew Lee kerana mengangkat perjuangan komunis sebagai wira bagi membebaskan tanah Melayu. Apa yang ditekankan kandungan yang bermutu dan membina bangsa untuk tayangan, malah martabat filem tempatan perlu mampu menembusi pasaran antarabangsa. Itu turut menjadi agenda dalam tempoh 100 hari pentadbiran beliau. Jadi untuk orang kata apa Finas, setelah kita mendapat kembalilah kehadiran yang berhormat menteri di kementerian kita,
Jadi ada dua perkara lah yang telah pun dimohon oleh Yang Berhormat Menteri sendiri supaya Finas menjalankan. Satu ialah Finas seharusnya menerbitkan sebuah filem epik, dan filem epik ini akan dilaksanakan secara usaha-samalah dengan penerbit filem tempatan. Tetapi penerbitan filem ini seharusnya menggunakan apa jua fasiliti yang terdapat di Finas. Apabila katakan filem epik ini disiapkan dengan menggunakan fasiliti ini, menunjukkan kepada, terutamanya kepada penerbit tempatan lah, bahawa Finas sendiri dengan fasiliti yang ada dapat orang kata apa, menerbitkan sebuah filem yang besar, dan fasiliti yang ada di Finas itu sebenarnya ialah fasiliti yang bertaraf dunia. Satu lagi usaha yang telah pun diarahkan oleh Yang Berhormat Menteri lah kepada Finas ialah supaya kita membuat kajian untuk kita menubuhkan pawagam-pawagam kecil di kawasan-kawasan Felda dan juga di bandar-bandar kecil. Tempoh 100 hari bukan masa yang sesuai untuk menilai kepimpinan seseorang. Namun, Datuk Seri Ahmad Syabri membuktikan beliau berwibawa dan sudah bersedia dengan peranan serta tanggungjawabnya. Dalam masa 3 bulan 10 hari, Menteri yang bertanggungjawab menaikkan taraf komunikasi negara sudah mencarta agenda untuk menaik taraf industri pengkomputeran awam. Ternyata, beliau bergerak pantas untuk melebarkan potensi Malaysia dalam penyimpanan server data supaya seiring dengan negara maju lain dalam bidang komunikasi. Langkah itu selaras dengan visi dan misi Datuk Seri Ahmad Syabri untuk lebih meyakinkan syarikat asing terhadap kemampuan Malaysia dalam industri itu. Seterusnya, mengubah lanskap industri komunikasi tempatan. Selain meningkatkan mutu komunikasi negara, peranan media juga sering menjadi keutamaan. Baginya, media sebagai ejen penting untuk membentuk budaya politik yang baik dalam negara. Media arus perdana dan media alternatif perlu berperanan mendidik rakyat. 100 hari sudah menyelahkan kepimpinan beliau yang mempunyai visi dan misi yang khusus, terutama dalam menangkis persepsi dan meletakkan perspektif sebenar, terutama dalam menghadapi PRU ke-14. Pastinya, peranan yang digalas oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menepati hasrat rakyat dalam industri komunikasi negara.